Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam pembelajaran pendidikan Islam tahun 4 hari ini. Kita nak belajar tahun 4. Kita nak tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Jom. Okey, hari ini saya nak ajar tentang pendidikan Islam tahun 4 bab akidah. Satu tajuk akidah Okey. Sebelum nak belajar tajuk ni, saya nak bagi tunjuk satu video kita dengar dulu. Kisah Abu Lahab. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau. Abu Lahab adalah julukan yang melekat pada Abdul Uzza, nama sebenarnya. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah. Sedangkan istrinya bernama Ummu Jamil. Sepasang suami istri itu hidup serba berkecukupan dengan harta benda yang mereka usahakan. Pada tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah, lahirlah bayi laki-laki tampan yang disambut gembira oleh semua keluarga Abdul Muthalib, termasuk pamannya, Abu Lahab. Baginya, kehadiran Muhammad kecil seperti penghibur atas kepergian saudaranya, Abdullah, yang pergi begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu, Muhammad kecil tumbuh menjadi dewasa sampai pada usia 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul. Saat itu penduduk kota Mekah banyak yang masih menyembah berhala, termasuk Abu Lahab. Suatu hari Nabi Muhammad naik ke puncak Bukit Sofa dan berbicara di depan sekumpulan orang. Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Ya, kami percaya padamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun keluar darimu ucapan dusta. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang Rasul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Berita tentang kenabian Muhammad SAW sampai ke telinga Abu Lahab. Hal ini membuat Abu Lahab yang tadinya menyayangi keponakannya berubah menjadi kebencian. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah kau untuk selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah. Dan pada saat itu, turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Wahai suamiku. Okey, Ustaz tunjuk satu kisah tentang Abu Lahab. Abu Lahab tu siapa? Abu Lahab tu bapa saudara Nabi dan dia ni adalah orang yang menentang dakwah Nabi. Ada hubungan kait dengan tajuk yang kita nak belajar hari ni. Bukan pasal Abu Lahab Jom kita tengok. Okey, tajuk yang kita nak belajar hari ni ialah kufur. Muka surat buku teks muka surat 99 hingga 105. Dalam buku teks tu dia ada bagi satu gambar tentang solat Jumaat. Setiap solat Jumaat tu, khatib akan sentiasa pesan kepada kita. Sidang jemaat sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Itu adalah rukun rukun khutbah Jumaat. Jangan kamu mati, yang penting jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Maksudnya kita khatib tu berpesan kepada kita sentiasalah berpegang kepada Islam, jangan kita keluar daripada Islam, kufur. Ini kita nak ajar tentang satu istilah kufur. Kufur tu apa? Jom kita tengok. Pengertian kufur. Kufur ialah tidak percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Kufur, orang tu dah tak percaya. Contoh tadi ada hubungan kait dengan Abu Lahab tadi kan, dia dah tak percaya. Dia tak percaya, bukan tak pernah percaya. Dia tak pernah percaya. Bila Nabi cerita pasal
Nabi Muhammad cerita pasal Allah lantik jadi rasul, kena sampai ke Islam, dia menentang dakwah Nabi. Okay. Baik. Apa hukum mereka yang kufur? Mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul adalah sesat. Dalilnya ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Surah An-Nisa ayat 136. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, sesiapa kufur ni, kita nak belajar ni, kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Jauh tersesat. Siapa yang kufur, ni penting ni, kufur kepada Allah. Satu Allah. Para malaikat, dia tak percaya malaikat yang 25 malaikat bukan semua malaikat lah. 10 malaikat kan. 10 malaikat wajib dipercayai kan. Para rasul daripada Adam sampailah Nabi Muhammad. Dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Sesat daripada agama lah. Okay. Hari ni kita nak belajar pasal kufur. Ini benda yang penting. Hukumnya apa? Dah sesat di sisi Allah. Kena bertaubat. Okey. Kufur ada dua bahagian. Satu kufur iktikad namanya. Yang dua kufur amalan. Kita nak tengok apa itu kufur iktikad, apa itu kufur amalan. Iktikad satu, amalan. Okey. Kufur iktikad maksudnya ialah menolak dan menafikan. Dia tolak dan dia tak percaya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia memang tak percaya. Contoh apa tadi? Abu Lahab. Dan ramai lagi. Abu Jahal. Dan banyak lagi orang yang menentang ataupun menolak ajaran Nabi. Dia tidak percaya kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia tak percaya Nabi Muhammad ni adalah seorang Nabi dan Rasul. Kaum musyrikin Mekah kan. Ramai yang kufur. Contoh saat letak gambar ni. Di Mekah dulu ni. Bila Nabi sebar dakwah, ramai orang yang menentang, menolak. Seterusnya, kufur amalan. Kufur amalan ni dari segi bukan iktikad dalam hati dia. Dia perbuatan dia itu adalah dia buat kufur tu melalui perbuatan dia. Okey, contoh apa? Menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Nikmat kurniaan Allah bagi rezeki kat dia, dia guna benda yang salah dan berdosa. Contoh kat sini menggunakan duit poket untuk berjudi. Allah bagi rezeki kat dia, dia guna untuk judi. Lagi banyak contoh. Allah bagi sihat, dia guna sihat. Ustaz tulis sini. Dia tak cantik. Sihat. Dia guna untuk benda yang tak balik. Contoh apa? Mencuri. Allah bagi dia apa lagi? Allah bagi dia kuat. Dia pukul orang. Semua itu adalah kufur amalan. Dia buat benda yang berdosa dengan nikmat Allah bagi. Boleh faham Seterusnya, apa faktor yang mendorong orang tu kufur? Ada beberapa faktor sebab apa orang tu boleh jadi kufur. Pertama, kita tengok zaman sekarang lah, tidak mendapat pendidikan agama yang sempurna. Dia tak belajar agama, jadi dia tak tahu apa. Dia buat benda tu, dia tak sedar apa. Dia buat benda yang menjurus kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, menurut hawa nafsu. Tadi macam judi tadi kan, nak kaya cepat. Ketiga, tidak dapat pendidikan agama, hawa nafsu. Lemah pegangan agama dalam hidup. Lemah pegangan agama. Ada agama Islam ikut tapi tak pernah belajar agama Islam tu daripada lahir Islam, tak belajar apa. Islam dia agama saja. Tapi dia tak baca. Tak ulang kaji pasal agama. Terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Nak cepat kaya, nak cepat senang. Sampai ikut orang kata apa-apa, buat. Tak kisahlah kufur ke tidak. Curi lah, rasuah, macam-macam lah dia guna nikmat tu. Kufur amalan tadi kan. Okey. Kufur iktikad pun ada. Islam. Tapi tanpa Islam tak sedar tu sebenarnya dia menentang Nabi. Apa yang Nabi cakap,
Dia lawan. Contoh tak percaya kat hadis, golongan anti hadis. Itu adalah orang yang kufur i'tikad dah tu. Seterusnya, apa jadi bila seorang itu kufur? Banyak akibat orang yang kufur. Dosa sangat besar. Ni dosa sangat besar, mendapat seksa dan azab di hari akhirat. Merosakkan iman. Dia dah tak percaya, memang iman dia rosak lah. Tak percaya kepada Allah, kepada Rasul, memang dia rosak iman dia. Hilang rahmat dan berkat dari Allah. Hidup dia tak ada rahmat sebab dia dah tak percaya kepada Allah. Tidak mendapat ketenangan hati. Yang ini kita tengok berapa ramai orang yang kita nampak senang tapi hati dia tak tenang. Sebab apa? Sebab dia menolak Allah dan Rasul, dia hidup dengan hawa nafsu saja. Tentulah merosakkan hidup manusia, macam tadi lah, judi apa semua tu, benda yang tak Allah larang dia buat, memang rosak hidup dia. Dimurkai Allah dan mendapat azab. Azab dia macam-macam lah. Ada azab di dunia, ada di akhirat. Baik, itu kesan kufur kepada kesan sifat kufur itu sendiri. Seterusnya, macam mana kita nak buat? Kita nak jauhi ni. Kita tak nak ni. Kita tak nak tergolong dalam orang yang kufur. Kita nak buat apa? Menjaga amal ibadah. Kena jaga amal ibadah wajibnya, sunatnya. Supaya kita sentiasa dekat dengan Allah dan Rasul. Sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Lepas solat, kita sentiasa doa. Supaya iman kita ni tidak goyah. Mantap iman. Yakin kepada Allah dan Rasul. Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni sentiasa tambah berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Kena nak baca. Baca buku, dengar ustaz mengajar, tengok YouTube pasal hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu semua akan bawa kita kepada benda yang mudarat. Kita kena kawal diri kita, jangan ikut hawa nafsu. Tengok orang senang kaya, kita nak cepat kaya, kita buat benda yang Allah marah. Boleh menyebabkan kita kufur. Okey. Tengok ni, Ustaz bagi letak satu gambar. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hamba-Nya bersusah payah, lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hadis, satu hadis Allah ni suka tengok orang yang susah sebab cari rezeki yang halal. Okay, biarlah halal, janji berkat. Lagi, apa lagi tindakan kita nak buat? Dah habis dah. Okey. Ada 1, 2, 3, 4 tindakan. Dah habis tajuk ni. Moga semua dapat memberi manfaat kepada semua anak-anak. Dan kita doakan supaya iman kita semua sentiasa mantap. Dan berusahalah untuk sentiasa menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Sekian, terima kasih dari Ustaz. InsyaAllah berjumpa lagi.